Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita bersama saya Hakim Rahman, dan episod cerita kali ini kami ingin melihat kepada angka jangkitan COVID-19 ketika ini, di mana kes baru COVID-19 di Malaysia sekali lagi merekodkan angka tertinggi hari ini, iaitu dengan 13,215 kes, dan negeri Selangor mencatatkan angka tertinggi iaitu 6,120 kes, diikuti negeri Sembilan 1,603 dan Kuala Lumpur 1,499, dan ini merupakan hari ketiga berturut-turut kes baru mencatat rekod tertinggi dan melangkaui 5 angka di sebalik pelbagai usaha yang dilakukan ketika ini. Dan dalam masa sama juga, butiran ataupun perincian mengenai angka jangkitan tertinggi yang pernah dicatatkan negara ketika ini akan kami bawakan sebentar lagi, kerana kita sedang menantikan isyarat untuk sidang media dari Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Norisha Abdullah yang akan memperincikan butiran ataupun mengapa ataupun apa di sebalik angka tertinggi ini. Dan itu akan kami bawakan sebentar saja lagi. Dan dalam masa sama juga, terdapat satu lagi kenyataan yang terbaru dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, yang menyatakan bahawa kementerian itu akan mempercepatkan lagi program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta ataupun ringkasnya PIKAS bagi sektor pembuatan dengan melaksanakan pendaftaran secara dalam talian. Dan Timbalan Menterinya Dato' Lim Ban Hong berkata PIKAS telah mendapat sambutan tinggi dan membantu mempercepatkan kadar vaksinasi rakyat. Pernyataan itu turut menyebut bahawa PIKAS memainkan peranan yang amat penting dalam memberi keyakinan kepada pekerja di dalam sektor pembuatan untuk berasa selamat ke tempat kerja. Dan program ini juga adalah langkah pragmatik untuk meningkatkan semula produktiviti dalam kita menyesuaikan hidup bersama pandemik ini. Dan setakat 14 Julai, sebanyak 10,522 syarikat yang melibatkan 903,244 orang pekerja di seluruh negara telah mendaftar di dalam PIKAS, dan daripada jumlah itu 101,117 telah menerima dos pertama vaksin. Dan setakat 14 Julai juga, sebanyak 19 pusat pemberian vaksin PPV PIKAS telah memulakan operasi di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Dan kenyataan itu turut menyebut MITI dengan kerjasama Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV dan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF sedang melipat gandakan usaha untuk menambah bilangan PPV PIKAS sedia ada bagi meningkatkan pemberian vaksin di kalangan tenaga kerja dalam sektor pembuatan di Malaysia. Baik, dalam kita melihat kepada angka jangkitan harian yang mencatatkan peningkatan dan sehingga hari ini mencatatkan angka tertinggi, saya ingin membawa perspektif yang berbeza dalam cerita kali ini. Di mana kita semua maklum dengan pembukaan lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV dan juga kehadiran vaksin yang lebih banyak untuk mempercepatkan lagi usaha kita mencapai imuniti kelompok dan juga memenuhi sasaran 400,000 dos suntikan harian. Kita juga ingin melihat kepada mereka yang berada di belakang tabir, iaitu mereka yang membantu memastikan kelancaran proses vaksinasi ini. Saya ingin bercakap mengenai para sukarelawan, mereka yang meletakkan diri mereka berada di tempat risiko untuk membantu mempermudahkan tugas petugas Barisan Hadapan ini. Dan biasanya petugas Barisan Hadapan ini memerlukan sukarelawan untuk melancarkan kerja mereka, dan sukarelawan ini terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Cuma yang menarik di sini, di Sabah, sukarelawan ini bukanlah golongan muda tapi golongan warga emas. Mereka ini 3 adik-beradik dari penampang Sabah, warga emas, dan sanggup merisikokan usia mereka itu untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai sukarelawan di pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Hongkot Khoisan, iaitu di Persatuan Kebudayaan Kadasan Dusun. Dan saya nak terus mendapatkan butiran apa ceritanya bersama dengan Wakil Ekstraordinari Sabah Syahriza Kamalul Arifin. Syah, apa yang menyebabkan 3 beradik warga emas ini
nekat untuk menjadi sukarelawan di PPV ini? Terima kasih Hakim. Apa yang boleh diperkatakan yang dikongsikan kepada saya pada semalam ketika saya dan jurukamera Erickson Maidin berada di Dewan Hong Kong Keesaan KDC ini. Kalau ikutkan Dewan Hong Kong KDC ini, Hakim boleh kita kongsikan sedikit sebenarnya. Dewan Hong Kong KDC ini agak popular. Bukan agak popular, memang popular di kalangan rakyat Sabah kerana di situlah terdapatnya acara-acara seperti acara pertandingan Ratu Cantik Unduk Ngadau yang baru saja berlalu pada hari keamatan pada 30 Mei dan 1 Jun yang lepas. Jadi pusat ataupun dewan tersebut telah digunakan sepenuhnya dan telah diberikan atas kebenaran untuk digunakan sebagai PPV. Dan mereka yang kebiasaan yang berada di PPV ini biasanya memang petugas kesihatan dan juga sukarelawan-sukarelawan yang muda dan gagah seperti biasa kita boleh lihat. Tapi kelainannya di situ adalah seperti mana yang Hakim katakan tadi, mereka ini di usia emas dan mereka sanggup untuk berada di situ untuk menyumbang bakti. Jadi kami bertanyakan kepada ada di kalangan mereka ini adalah adik-beradik daripada adik-beradik Lim Chuah yang mengatakan bahawa mereka melakukan perkara tersebut pertama kerana mereka telah pun berada di dalam sebuah organisasi kemanusiaan dan kerja sukarelawan itu sebenarnya telah dilakukan mereka seusia 30-an lagi. Jadi kerana semangat sukarelawan itu telah tertanam di dalam diri dan apabila mereka mencapai kepada usia yang warga emas, ada di kalangan ahli keluarga sebenarnya anak-anak dan juga saudara mara yang risau berkenaan dengan bagaimanakah keadaan kesihatan mereka ini jika mereka berada di kalangan mungkin mereka-mereka yang tidak dijangkiti. Kalau ada yang dijangkiti bagaimana pula. Jadi apa yang dikatakan oleh salah seorang daripada 3 adik-beradik ini, Lim Chua mengatakan bahawa beliau telah pun divaksin hingga dos kedua dan apa yang lebih penting baginya jika dia melakukan perkara yang baik, pasti Tuhan akan memberikan pulangan yang baik, itu kesihatan kepada beliau. Jadi itu satu jawapan yang bagi saya memang terkunci lah Hakim. Bila kita mendengar, kita tanya soalan macam itu dan dia terus menunjuk kepada sesuatu yang memang abadi, jadi memang kita tidak boleh nak berkatakan bahawa tidak kepada jawapan tersebut. Jadi memang kalau ikutkan bila saya dengar jawapan gitu, memang saya rasa macam semalam juga saya sebenarnya saya nak duduk di PPV itu untuk menyumbangkan juga bakti kerana saya rasa saya muda. Tapi usia beliau adalah 68 tahun dan pasti untuk pada usia 68 tahun mungkin ada masa untuk bermain dengan anak-anak kecil, cucu, anak untuk bersama-sama meluangkan masa pada pagi hari, tengah hari dan juga petang. Tetapi apa yang mereka lakukan, mereka memilih untuk menyumbang bakti kepada rakyat, menyumbang bakti kepada manusia jagat di Kota Kinabalu ini. Hakim. Syah, berapa lama sebenarnya tempoh sukarelawan ini, 3 beradik warga emas ini berkhidmat di PPV dan saya tahu istilahnya sukarelawan, tetapi mungkinkah mereka ini dibalas jasanya dengan mungkin pemberian makanan ataupun wang ringgit? Baik Hakim. Itu juga satu persoalan yang kita tanyakan kalau nak ikutkan waktu mereka ini. Ada yang mereka bukannya duduk seperti mana kita katakan untuk petugas-petugas kesihatan lain, mereka juga ada berdiri dan duduk. Tetapi untuk petugas-petugas sukarelawan ini, mereka perlu berdiri kerana mereka lebih untuk diselenggarakan untuk mereka berada di kawasan untuk pintu masuk, untuk menunjukkan di mana tempat pendaftaran dan mereka perlu berdiri dari jam 9 pagi sehingga 4 petang. Kalau ikutkan mungkin pukul 8 pagi mereka telah pun berada di sana untuk mempersiapkan dia punya position mereka, division yang mereka perlu kawal dan selenggara sebagainya. Itu yang mereka lakukan dan mereka terpaksa berdiri selama hampir 8 jam Hakim. Dan pada usia tersebut untuk berdiri pada usia 8 jam, kalau saya Hakim secara jujurnya untuk berdiri selama 8 jam, mungkin ada rehat 1 jam, 2 jam, mungkin saya akan mengeluh. Dan apa yang dikatakannya, yang lebih menarik adalah mereka ini melakukan perkara tersebut dengan percuma. Kita dengar kan apa yang dikatakan oleh penyelia sukarelawan di PTV. Our teaching by our master is we serve without asking anything in return. This is the definition of volunteerism in our foundation. You know, when we serve, we don't want anything in return. In fact, we were being approached by the government that we are allowed to claim a daily allowance, I think 100 ringgit per day. But our volunteers have denied it. We feel that the money can be used for other purpose, you know.
Baik, itu niat yang sangat murni memberi bantuan pertolongan khidmat bakti tanpa mengharapkan sebarang balasan. Tetapi Syah, apa yang dikatakan oleh Cik Joseph Lee ini, saya nak melihat kepada Cik Joseph Lee ini kerana dia ini penyelia para sukarelawan di sana, dan pastinya apabila kita bercakap mengenai sukarelawan atau volunteerism ini, mereka ni tidak hanya tertakluk kepada sesuatu khidmat di PPV, dan ketika kita menjalani perintah total lockdown ini, PKP ini, bukan hanya bantuan ataupun khidmat yang perlu diberikan di PPV, tapi juga mereka yang berada di luar PPV. Keadaan ketika ini tidak ada banyak sektor ekonomi yang boleh beroperasi, dan pastinya sukar untuk mereka yang terjejas untuk menyediakan makanan di atas meja. Apa lagi perkara yang dilakukan oleh sukarelawan ini untuk membantu masyarakat di luar sana? Baik, Hakim. Mereka ini sukarelawan yang kami temui, yang kita telah pun siarkan semalam, adalah mereka ini bernaung di bawah Yayasan Buddha Suci Taiwan Malaysia, yang mana yayasan ini sebenarnya telah ditubuhkan di negeri Sabah pada tahun 1996, tetapi mereka ini telah pun bertapak secara global dan lebih daripada 30 buah negara, bernaung, adanya sukarelawan yang bernaung di bawah yayasan ataupun Taiwan Buddhist Suci ini pun sebenarnya berada di Kuala Lumpur, ada di Sarawak, dan ada juga di seluruh negara Thailand, di Filipina dan Indonesia pastinya. Dan apa yang mereka lakukan sebenarnya, apa yang dikongsikan kepada saya oleh Joseph Lee sendiri, mereka mengatakan bahawa bukan sahaja berkenaan dengan volunteerism, mereka juga ada memberikan fokus kepada humanitarian, di mana mereka telah melakukan kerja-kerja kemanusiaan seperti menyediakan bakul-bakul makanan untuk mereka-mereka yang memerlukan. Tapi apa yang menarik sebenarnya, Hakim, yang dikongsikan kepada saya, mereka memang memberikan bantuan. Tetapi dalam musim PKP ini, kerana juga ada memberikan bantuan, ada memberikan peruntukan untuk memberi bantuan bakul makanan kepada mereka-mereka. Tetapi buat masa ini kita faham, contohnya di Sabah ini, mereka akan diberikan bakul makanan ini daripada pihak kerajaan adalah terutama pada mereka-mereka yang berada di kawasan PKPD, ataupun mereka sebenarnya yang terpaksa berada di kuarantin di rumah, kuarantin kendiri, yang telah memakai gelang pink dan sebagainya. Mereka ini akan mendapat bantuan. Tetapi bagaimana pula mereka-mereka yang tidak berada di dalam komuniti yang tersebut. Tapi mereka ini juga bukan juga warga negara. Jadi apa yang dikatakan oleh Joseph Lee, pengkhususan yang mereka lakukan sekarang ini adalah kerana di Sabah ini terlalu ramai warga negara asing. Jadi pengkhususan mereka lakukan adalah kepada warga PTI ini. Jadi kita dengarkan apa yang dilakukan oleh Joseph Lee dan rakan-rakan beliau ini. Assistance to the needy people. How do I say, especially in Sabah, as we all know, there are a lot of PTI, a lot of undocumented people who has lost their job, has lost their income, and we are doing our part in many pockets in around KK that need assistance. At this point of time, I mean, we know that there are people put up white flags in KK area. We are not so concerned. The concern is those who are not putting up the white flags, who are behind the scene, who are very worried about our authorities, because these people, they have no documentation, they have no IC, no document. So these are the people we want to help them, because they are human beings after all. Baik, Hakim, itu sebenarnya antara salah satu usaha yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Taiwan Malaysia Suci ini, apa yang dilakukan mereka di sekitar Kota Kinabalu ini. Dan bukan itu saja, sebenarnya kalau ikutkan di belakang saya ini sebenarnya merupakan Anjung Selera di Tanjung Likas, yang terdapat juga beberapa NGO lain yang melakukan perkara serupa dengan menyewa beberapa tapak yang berada di Anjung Selera di belakang saya ini untuk disediakan sebagai tempat food bank. Hakim. Baik, terima kasih Syahrizal, Wakil Ekstraordinari Sabah, berkongsi pengalaman ataupun kisah para sukarelawan tidak mengira usia ini dan juga tidak melihat kepada latar agama ataupun bangsa untuk menghulurkan bantuan. Ini pastinya satu tindakan perikemanusiaan yang ditonjolkan oleh para sukarelawan warga emas ini. Dan Syah juga antara wartawan yang berkesempatan untuk meneroka ataupun menjelajahi kawasan pedalaman di Sabah, mengikuti proses pemberian vaksin di kawasan pedalaman.
Teringin nak dengar pengalaman tu Syah, tapi kita akan kongsikan, dengarkan di dalam perkongsian yang lain nanti. Tapi untuk itu Syah, terima kasih. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.